أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah hari ini kebanyakan kita semua cuti hari ini. Dan biasalah kadang-kadang kalau hari kerja kita mungkin tak ramai sebab kerja. Dan bila cuti mungkin ada tak ramai lagi mungkin sebab anak cucu balik. Begitulah. Tuan-tuan rahmati Allah, pertamanya marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita berada dalam majlis ilmu ni pada malam ni. Sebab sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ila akhir ayat. Ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Sebab orang yang ikhlas jiwanya bebas. Orang terpaksa terseksa. Siapa-siapa yang ikhlas jiwanya bebas. Bebas apa? Bebas menerima teguran, bebas menerima ilmu, bebas untuk nak menerima nasihat. Apa yang disebutkan, insya-Allah hati dia bebas nak berubah. Tidak ada penghalang antara yang diucap dengan yang menerima itu, tak ada. Sebab ada orang kadang-kadang bila apa yang disebut, dia ada takbisan pada hati dia. Oh tak, aku bukan macam tu. Ustaz tu salah sebut tu, bukan aku macam tu, bukan. Orang lain tu. Nampak? Tak bebas lagi tu. Jadi ikhlas bebas, terpaksa terseksa. Duduk dalam majlis ilmu ni kerana terpaksa terseksa. Tu yang nak tanya. 3 muka terpaksa dia tengok. Muka pintu, muka penceramah, muka jam. Nak pula ustaz kata lagi 10 minit lagi saya akan habis. Yes, kata dia. Ataupun ada soalan? Ada. Itu nanti. Kalau ada orang tanya, dia kata jangan tanya, nanti lagi lambat tadi. Itu dia. Tapi bukan sinilah tuan-tuan. Semua ni nampak semangat nak belajar insya-Allah ni. Tuan-tuan rahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda mengajarkan kepada kita antara lain doa Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kalau yang panjangnya lagi rizqan wasi'an, panjang lagi lah. Tapi kita ambil fokus yang awal ni. Nabi ajar pada kita Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tambahkan kami ni dengan ilmu. Zidna ilma, zaid tu tambah tu. Jadi kalau awak nama zaid tu maksudnya tambah. Kalau makan kenduri dengan dia nampak dia tu tambah tu, tak apalah. Cuba tanya nama dia apa. Oh zaid, patutlah. Zidna ilma, tambahkan kami dengan ilmu. Warzuqna fahma, dan rezekikan kami ini dengan kefahaman. Tuan-tuan, faham tu rupanya satu rezeki. Kita jangan ingat harta tu semata-mata rezeki, rumah tu rezeki. Faham tu satu rezeki. Berapa tahun dah dengar maulid Nabi, Maulidul Rasul, Isra Mi'raj, Ma'al Hijrah, macam-macam ceramah dengar. Tapi dia tak faham situ kan. Buat-buat faham tu ramai. Ilmu, faham, lain. Kalau tidak, masakan Nabi nak suruh kita doa begitu. Rabbi zidna ilma. Cukuplah doa ilmu sudah, dapat ilmu sudah, nanti faham tu akan automatik datang otak. Faham pun kita kena minta pada Allah Ta'ala supaya mungkin kita duduk dalam tempoh ni, duduk ni, moga-moga dapat faham tu. Sebab saya dah jumpa ramai orang tuan-tuan, ramai yang saya dah jumpa ada ilmu tapi tak faham. Saya ingat dalam perjalanan saya nak pergi ke Johor masa tu, ceramah masa tu.
berhenti nak semayang dekat arena, nanti rehat kan, nak semayang maghrib. Jadi kita pun berhenti. Masa tu ramai tuan-tuan dekat arena, ramai semua sebab time cuti sekolah, ramai lah, ramai orang, ramai semua orang dekat kedai puak dia. Tapi lagi ramai kat surau lah. Tadi tu so kita ramainya orang. Tapi dalam hati saya, Masya Allah, hebat. Dalam sibuk musafir, masih sempat fikir solat. Dah lah solat, jemaah lah tu. Biasa kadang kita tengok, kalau sembahyang tu seorang-seorang, sejadah seorang satu, ujung sana seorang, masing-masing sembahyang asing-asing. Ni tak, ni jemaah ni bagusnya. Alhamdulillah, kebangkitan Islam di akhir zaman. Jadi saya pun tengah ambil foto, tunggu sekejap, tunggu turn. Pasal dalam tu dah penuh sampai pintu, tuan-tuan. Hebat ni. Tunggu sekejap, tengok jam, kira gini, tunggu jam. Dah dekat setengah jam. Yang dalam tu tak keluar lagi, tuan-tuan. Saya kata, lama sangat ni. Apa hal ni lama sangat, mesyuarat ke semayang? Jadi saya pun bintai, pergi tengok dalam ni. Ini apa jadi ni, lama sangat ni. Rupanya dalam tu ada imam, dia baca surah lah, tuan-tuan. Memanglah Assalamualaikum baca surah juga. Maksud saya dia baca ayat panjang. Imam, ada satu imam dalam tu dia baca ayat panjang, tuan-tuan. Patutlah lama. Tuan-tuan, ada ilmu faham tu, kena faham lah, ini nama surau perhentian. Sekejap orang ini dah surau tu kecil, orang datang berehat sekejap, nak sambung perjalanan, nak baca panjang balik rumah. Tapi betul tuan-tuan, ada orang dia kalau depan orang dia naik share. Dia kalau pergi depan orang dia jadi naik share, dia rasa macam ramai orang ni, ini peluang tunjuk bakat. Masjid kampung dia tak bagi peluang, ni dia. Nak pula lepas tu dia punya surah tu bergema pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam Mekah ni. Ni kalau balun satu muka pun orang belakang okey kot. Panjang aja. Lama semua. Last sekali saya rasa macam lama sangat ni. Last sekali ada orang pakcik tu tepi saya tu, dia agaknya dia tak tahan. Kita semua tak tahan pun senyap. Dia cakap gelantang, dia marah dia. Tapi dia tak jerit lah, dia kata macam kita kata sekali tu, dia kata nak baca panjang-panjang balik rumah lah. Ini ada punya surah macam panjang. Tapi yang best tuan-tuan, dan pakcik tu marah macam tu, imam tu rukuk. Agaknya dia dengar tuan-tuan, ada orang marah tak jadi ni. Dah rukuk tu, apa ni? Tapi yang best tuan-tuan, dah habis semayang, dah habis tu, yang imam tu dia nak keluar. Saya ingat kot-kot lah dia bila dia nak keluar tu, kot dia nak sebagai tanda minta maaf tuan, maaf lambat tadi saya, Allah nak share, dia minta maaf lah. Tak ada, dia keluar-keluar tuan-tuan, dia cakap apa? Sampai kat pintu, dia kata, tengok Hindustan 2 jam boleh. Semayang lama sikit tak boleh, ni orang Islam. Jadi soal kefahaman di sini dipertikai. Siapa yang tak faham tuan? Yang jadi imam atau yang dengking? Siapa? Tuan-tuan tak faham? Namun penuhnya jangan tuan-tuan. Itu yang kita kena doa. Ya Allah, berikan aku kefahaman, Ya Allah. Berpuluh-puluh kitab, daripada kitab bagaikan pas battle tu. Habis kitab ni masuk kitab ni, habis kitab ni berjilid-jilid pula tu kitab, Masya Allah. Tafsirnya, akidahnya, semua dah belajar ni. Tapi faham tak datang pula lah. Pangan macam tu juga, pangan macam tu juga. Time korban dan tak datang tolong, tunggu daging. Tak faham macam tu lah boleh. Penawar bagi hati siap belajar. Masya Allah, hebat tu. Ini kita nak doa tuan-tuan. Sebab itu, malam ni saya berhajat iaitu kita nak berkongsi berkenaan dengan akhlak sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau saya mula cerita tadi tu, sebab mengenangkan apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kan satu ketika seorang sahabat tu dia jadi imam, baca panjang. Nabi pesan pada dia, Nabi kata, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Kalau kamu menjadi imam kepada makmum kamu yang lain, kamu ringankan, yukhaffif. Sebab mungkin ada ibu bawa anak ke belakang menangis, kan? Mungkin ibu, mungkin ada nenek bawa cucu ke belakang, mak tengah pantang di rumah, bawa cucu datang suara tu, menangis cucu tu. Nenek tak boleh tahan, maunya cucu tarik telefon nenek, macam tu. Cucu tarik tu masuk ke telefon nenek pula, nyuruh kan? Tak tahu kan?
Jadi itu yang Nabi bersama kita. Sebab itu kita nak belajar lagi akhlak sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bersempena dengan bulan Maulid Rasul itu kan. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran pun Allah dah recommend, Allah sebut dah innaka la'ala khuluqin azim. Allah Taala kata sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki khuluqin azim, akhlak yang agung. Tuan-tuan, kita ni kan kalau kita puji orang macam mana pun, paling kuat kita akan rasa dia tu bagus punya orang, baik, bagus. Kita tak pernah kata orang tu perangai agung. Tak pernah kata dia tu okey ke? Oh, dia tu agung punya perangai. Tak ada. Tapi Nabi SAW akhlak dia kategori yang dipanggil sebagai agung punya akhlak, khuluqin azim. Itu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dengan hadirnya baginda Nabi lah tuan-tuan yang disebut dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW bawa rahmat pada seluruh alam. Dan para ulama tafsir mengatakan rahmat tu membawa maksud akhlak yang baik kepada seluruh manusia. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau Nabi tak diutuskan pada kita, malam ni kita pakai apa? Tak fikir, yang kata rahmat tu kita boleh fikir bab tu je. Agaknya lah kalau orang usuludin akidah dia tak suka bab kalau ni dia tak suka. Tapi tak apalah, kita nak bayangkan sekejap. Agaknya kalau Nabi tak diutus, malam ni kita makan apa tuan-tuan? Kan? Nabi kan? Makan apa ni agak ni? Pakai apa? Tu pun Nabi datang pun pakai pun tak apa-apa. Mana cik gimana? Dengan ceramah. Oh, bantu pakai tudung. Kalau dulu kan, sekarang tudung alhamdulillah pun dah fashion macam pula. Kalau dulu tudung dia ada certain waktu. Tudung ni hanya pada waktu tertentu saja. Kau tahu Cik Lehra meninggal, ya Allah, astagfirullahalazim, bila meninggal dah baru tutup. Bila mati baru tutup. Mak sembahyang, bila kau bapak pada mati. Kau mak pula ni. Nampak dia ada satu sign, baru dia ada satu petanda, baru dia mau ingat Allah Taala. Itu dia. Dan Nabi datang kepada kita, rahmat tu bukan setakat penduduk Arab sampai Malaysia, semua kita dapat rahmat Nabi SAW. Jadi sebab tuan-tuan, saya nak sebut sini, adakah kita ni mampu ke tidak menjadi duta Nabi SAW? Menjadi kita pula, menjadi asbab orang yang dapat rahmat, memudahkan jalan orang. Kalau kita kadang cuba tengok, kadang dah lambat datang masjid, lambat datang masjid time Jumaat tu, dah lambat parking depan dah tu blok habis. Sekejap lagi dah habis sembahyang, orang nak keluar lah, kereta siapa ni? Dia dah lambat, lepas tu zoom, ada orang pergi lorong apa itu untuk berjalan kaki. Dia masuk blok tu tengah, orang tak boleh keluar lagi. Dah lah orang tak boleh keluar, dia pula pemilik kereta tu rasakan dah tu, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Yang orang kat luar, kereta siapa ni? Menyumpah pejabat aku. Loh, tuan-tuan, kata kita ni nak jadi rahmat pada orang lain. Tuan-tuan, boleh tak kita ni jadi satu orang bagaimana Nabi, iaitu adanya kita menyenangkan, perginya kita menyedihkan. Tuan-tuan, manusia ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, adanya tak rasa apa-apa, perginya pun tak tahu pun. Faham tak? Oh, tak tahu pula. Siapa dia tu lah? Oh, dia kat sebuah rumah. Oh, tak tahu pula. Meninggal lah. Tak apa lah. Kita sambung cerita tadi. Tak rasa, orang tak rasa dia ada tak? Keberadaan dia orang tak rasa. Itu ciri manusia pertama. Manusia jenis kedua, ada yang menyusahkan, perginya didoakan. Kalau dia masuk ni dalam majlis kita ni, orang semua tengok. Dia datang. Dia datang. Orang tak suka, orang tak kenal dia datang. Dia pergi. Alhamdulillah. Tahu-tahu pula dia sakit. Oh, eloklah. Sakit pun eloklah tu. Dia pun banyak makan tu. Ada makan tu. Padahal ada benda lain yang dia lagi tak suka tu. Itu bahaya tuan-tuan. Atau kita ni golongan mana ni? Atau yang ketiga, adanya menyenangkan, perginya menyedihkan. Allah tuan-tuan. Tu hati masing-masing. Akulah tu. InsyaAllah. Adanya menyenangkan, perginya menyedihkan. Kalau kita duduk satu tempat, orang rasa senang, orang rasa lapang dengan adanya kita. Itulah Nabi SAW kata rahmat tu, itu dia. Adanya Nabi, sahabat jadi rasa senang, rasa seronok.
Kan? Perginya menyedihkan. Itu saya teringat kata-kata Profesor Hamka. Profesor Hamka dia kata apa? Bila kita lahir, kita menangis. Ialah bayi menangis kan? Dan semua orang gembira. Nenek gembira, jiran gembira, semua seronok lah, mak semua seronok kan? Tapi biarlah bila kita mati nanti, semua orang menangis, kita gembira. Orang menangis keliling, kenapa? Kerana perginya seorang yang terlalu baik di kalangan mereka. Bukankah orang itu kita, Tuhan? Amin. Ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Yang amin saja beramal. Dan kita gembira pasal apa? Pasal kita dah cukup berbuat baik atas muka bumi. Contoh cuba tengok orang hebat-hebat semua hidup tak lama. Imam Syafi'i 45 tahun, baginda Nabi 63 tahun, okeylah tu. Sekejap-sekejap dia tuan. Pasal apa? Tapi sekejapnya dia sumbangan cukup besar tuan. Kita bagaimana tuan? Yang kata kita ni ada tak bawa satu kesan kepada sekurang-kurangnya pada anak dan keluarga kita? Anak dan keluarga kita ada tak kesan? Ada di kita ni, keberadaan kita ni. Dan bila kita pergi nanti kan, ada tak anak-anak teringat balik, oh ni kalau ayah ada mesti diajak selawat sama-sama petang ni. Ini kalau mak ada ni mesti diajak sama-sama mengaji ni. Ada tak satu benda yang kenangan kita dengan dalam keluarga tu hebat tu? Itulah tuan-tuan yang disebut kata rahmatan lil alamin. Cuba tengok kadang kita kadang kawasan tu jangan dibuang sampah. Kawasan tu orang-orang letak papan tanda dilarang buang sampah di sini. Itulah kawasan paling banyak orang buang sampah. Rahmat di mana tu? Gangan sikit punya arahan, dilarang buang sampah di sini. Siapa buang kena tembak. Ada juga, tapi dia kurang sikit. Pasal bila dia buang, tak ada orang tembak pun. Tapi saya rasa yang berkesan satu papan tanda ni, apa dia? Dilarang buang sampah di sini. Siapa buang kena santau. Itu saya ingat orang takut tu. Kan dia ambil sampah puji buat sihir mana-mana jadi berarti kan. Sebab tu dia percaya tu. Itu tuan-tuan, itu pelik kita ni. Boleh tak kita jadi satu orang yang jadi rahmat pada orang lain? Kita dah nak bawa kereta slow. Bawa kereta slow, bawa kereta perlahan. Lepas tu duduk lain laju. Dah lah bawa slow, duduk lain laju. Orang belakang bagi lampu, bagilah laluan. Ni lagi mau ego tuan-tuan. Sabarlah. Kata sayang Nabi, mempertahankan keperlahanan itu. Tak, padahal tu lorong tepi tu kosong lagi. Apa susah pergi aja dah bagi orang belakang tu. Mana takut dia penceramah ke? Ni cerita pasal tak kena lah ni. Bagilah ya, apa kita ni susah lah tuan-tuan. Yang best ni mula dia tak nak bagi tu. Orang belakang sampai bagi lampu sampai ada horn lagi tak. Dia tak pernah di situ. Lepas tu bila orang tu pergi baru sibuk dia nak mengejar. Tu pelik kita. Tuan-tuan boleh bayar kalau lah Nabi SAW ada kereta dan Nabi suruh di kalangan kita bagi apa agak Nabi akan buat. Fikir itu cukup lah. Kan? Fikir itu cukup. Agak kalau Nabi ada bersama kita, bagaimana akhlak Nabi berkereta tu macam mana? Kan? Kita Allah. Ada orang tak kadang-kadang, oh Ustaz saya tak boleh. Kalau jam, confirm saya mencarut. Asal jam, saya mencabut Ustaz. Tak boleh, dia keluar sendiri lah. Kesian orang macam itu tuan. Kadar carutan dia bergantung pada tahap jam. Ini lagi bahaya. Tuan-tuan, kita kan kita pernah tengok dengan cerita pasal akhlak Nabi ni. Kan satu ketika kita pun tahu sirah baginda Nabi SAW. Nabi pakai selendang. Ada satu kain yang Nabi pakai. Kain tu dia agak tebal. Dia buat di Najran. Najran ni ada satu kawasan. Tentu kalau pergi umrah, biasanya tak dibawa ke kawasan tu. Tapi cuba tanya, kalau boleh bayar lebih, pergilah Najran. Najran ni satu kawasan dekat Arab Saudi. Dia memang ada kawasan tu, kawasan orang craft tangan. Buat pisau hadir bengkok tu. Lepas tu dia macam kain-kain yang tebal. Lepas tu rumah dia cantik-cantik tu. Kita pergi Najran, nama tempat tu. Nabi SAW pakai ada satu kain. Kain tu dia agak tebal. Dia punya tebal tu Nabi pakai. Arab Badui jalan, Arab Badui di arah kampung. Dia bukan tahu tentang adat sopan ni. Yang dulu kisah masuk dalam masjid puan kecil tu tahu. Kan? Ni dia lalu kat Nabi, dia tarik, dia letak kain yang ada yang digantung Nabi pakai kat sini, tarik sampai berbekas merah ni. Sahabat tengok lagi semua nak marah lah. Nak backup Nabi SAW. Kata biarkan, tak apa. Nabi balas dengan senyuman. Kita tuan-tuan, hari ni saya nak sikit kita nak balas balik, nak belajar balik. Mampu dah kita sekurang-kurangnya orang buat tak elok kita, walau kita tak balas balik, balas dengan senyuman tu mampu ke tidak tu? Dan budak-budak orang tu, kita
syurga tu insya-Allah. Kan? Balas dengan senyuman. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan cuba tengok lah. Kita kan duduk blok ni, kita duduk beratur kan, nak pergi dekat tol, nak bayar tol tu. Kadang-kadang kita tengok mana satu lah orang yang tutup kan? Aku betul. Tiba-tiba ada orang nak selit masuk kan? Ada orang nak selit masuk. Nak bagi tak bagi? Maulid Nabi ni. Agak je lah, kalau Nabi bawa kereta waktu tu, apa Nabi akan buat? Agak je lah kita kan? Bagi tak bagi? Biasa je suami dia akan bagi. Orang sebelah tu, jangan bang, lama kita tunggu tadi. Di Cina bang, tak boleh orang Islam jangan bagi. Biasa tu kan? Biasa berperang tu, berperang dengan kehendak, dengan sunnah tu. Nak bagi, atau perang itulah. Tapi tuan-tuan, saya belajar satu perkara daripada guru kami. Katanya kalau kita memudahkan jalan orang, Allah Ta'ala akan bantu kita melalui jalan yang kita tak tahu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bagi orang lalu sikit saja, Allah akan mudahkan jalan kita, tuan-tuan. Tapi kalau tengok logik, jangan fikir secara logik pula. Logiknya tak akan jadi. Contoh, kita bagi laluan kat dia, tak apalah apa salah satu kereta je pun. Kalau 10 jenuh kita nak sampai. Kita bagi satu laluan kat dia, tapi secara logiknya bukanlah nanti sampai satu tol lagi pula, kita pula di tempat yang kita pula pilih. Kita pun buat muka numpang, dia taklah orang bagi. Taklah bagi cik, bagi. Kan? Dan orang yang kita tolong tadi pula, dia datang, tolong. Tadi dia bagi saya jalan tadi lah. Bagi. Takkan macam tu. Secara logiknya tidak macam tu, tuan-tuan. Kan? Kalau kita bagi sedekah, bagi derma, kita bagi masuk sikit. Lepas tu kita tunggu siapa pula tolong. Tuhan tak balas on the spot, tapi Tuhan balas dengan kesihatan, murah rezeki, anak bijak, suami isteri soleh solehah, keluarga bahagia. Itu Allah balas macam tu, tuan. Orang putih kata with the invisible way, jalan yang kita tak nampak. Tu saya teringat dulu ada seorang perempuan tu, dia bekerja lama, tuan. Jadi saya tanya pada dia, Kak, pengalaman kerja banyak kot. Itulah saya banyak pengalaman kerja, tapi saya rasa menyampah tu lah. Lagi 2 tahun saya nak berhenti kerja, suruh masuk dengan ceramah pula. Aduh, dah kerja nanti suruh masuk dengan ceramah saya lah tu. Jadi saya kata kenapa sedihnya, Kak? Bayar ustaz boleh bayar tak? Saya kerja dah lama, saya stres tau. Saya buat baik, orang kata saya bodek bos. Saya buat tak baik, memang saya tak buat. Saya lagi kerja ni sebab fikir anak-anak je tau. Dia punya cerita lagi mau sikit mata mau jadi kuntilanak, tuan-tuan. Baik bawah tu dia. Jadi saya pun baik bawah tu dia. Jadi saya pun kata, okey lah tu. Jadi saya nak tahu apa anak-anak berapa orang. Dia kata, anak saya 3 orang, Ustaz. Anak saya 3 orang, alhamdulillah lah. 3 orang tu menjadi Ustaz. Yang sebelum UIA, yang nombor 2 Mahat Tafiz Integrasi Jugra, yang sekolah budak pandai Tafiz tu. Nombor 3 ni sekolah rendah lagi, tapi macam nak ikut kakak dia yang sulung tu, nak jadi lawyer katanya. Seronok lah, Ustaz. Dia cerita bak anak dan mata bersinar. Jadi saya kata kat dia, Kak, kalaulah diberi pilihan antara naik pangkat dengan dapat anak yang taat, mana nak? Dia pun senyap. Saya rasa tuan-tuan pun dah ada jawapan dalam hati masing-masing. Bergaduh di tempat kerja tu, benda tu bukan jadi penghalang lah, asalkan dapat anak yang taat. Jadi saya tanya dia, mana nak? Dia kata, mestilah anak yang taat, Ustaz. Tengok, Allah balas kebaikan akak di tempat kerja, walau manusia tak nampak, tapi Allah balas dalam rumah. Cuba tengok berapa ramai orang yang khianat kawan di tempat kerja, curi tulang, menipu dalam pekerjaan. Cuba tengok keluarga dia apa jadi. Walaupun nilai gaji yang dapat sama dengan pekerja yang lain, tetapi dia hidup serba sempit. Bapa sakit, mak jatuh tangga patah kaki, anak pula sakit, misteri keluarkan duit. Nampak macam dia dapat banyak, tapi lagi banyak dia kena keluarkan. Begitulah, tuan-tuan. Kadang ada orang kata, Ustaz, saya tengok ada orang, dia buat jahat, dia tak pernah semayang jemaah di surau kita pun dia tak pernah semayang jemaah, tapi dia makin kaya lah, Ustaz. Dia makin kaya lah. Dalam hidup ni saya tengok dia makin kaya. Yang kita datang pun nampak biasa-biasa je. Dia yang, tuan-tuan, saya nampak dia, ya Allah, menipu orang lah, tapi dia makin kaya. Boleh lah, kenapa Tuhan bagi dia kaya? Kenapa yang buat baik tak pergi kaya? Dia. Apa jawab dia? Kan kita belajar istidraj. Istidraj tu macam mana? Fir'aun tu, Allah Ta'ala meninggikan, sebab meninggikan tempat dia jatuh nanti. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita takut tau, semakin banyak Allah bagi pada kita,
yang pada kita mungkin ini rezeki, tapi sebenarnya ia adalah satu bala balik pada kita. Na'udzubillah. Apa ciri-ciri istidraj? Apa ciri-ciri dia? Yang pertama, kita tak minta pun, tapi Allah bagi. Maksudnya, kita tak sungguh-sungguh pun doa ke arah tu, tapi Allah bagi. Banyak dah tu. Itu kena ingat tu. Satu. Yang keduanya, dalam kita buat maksiat pun, Allah bagi kebaikan. Itu kena ingat. Itu ciri-ciri istidraj. Nampak dia makin naik, makin naik. Sebenarnya Allah sedang tinggikan tempat dia jatuh. Nanti kita ni tuan-tuan, kalau buat jahat macam mana pun, naik sikit, berdebak jatuh, ni lembab dia pipi. Tapi kalau ada orang jahat, tak pernah berbuat maksiat dia banyak ni, sekali dia Allah hempaskan dia balik, bukan lebam, hancur tuan. Pernah tengok dah, ada orang hidup dia kaya, hidup dia mungkin banyak duit, tapi sekali dia jatuh, apa jadi dalam kehidupan dia? Satu-satu keburukan menimpa kehidupan dia tuan-tuan. Ini yang Nabi SAW nak bawa kepada kita, yang dikatakan rahmat sekalian alam. Lepas tu juga tengok tuan, sebelum baginda Nabi diutuskan, apa jadi? Bunuh anak perempuan. Zaman Fir'aun bunuh anak laki-laki. Kan zaman Nabi Muhammad dibunuh anak perempuan. Zaman sekarang bondan pun kena bunuh. Siapa lagi jahat ni? Kalau Fir'aun hidup, aku tak ada bunuh bondan. Nampak? Nak menunjukkan semua habis dah tuan. Kelar anak. Kan baru ni kat mana? Masuk berita bandar berbagi. Allah. Tengok tu orang education punya orang lah, educated punya orang pandai ni. Apa cerita ni tuan-tuan? Nabi SAW diutuskan kepada kita bukan nak mengajar kita cara buat bangunan tuan-tuan. Contohlah ada orang kata Islam ni hebat. Sebab apa? Sebab kita ada tokoh Ibn Sina, kita ada Al-Khawarizmi, kita ada orang tokoh buat bangunan semua. Tuan-tuan, kalau kita kata macam itulah ukuran hebatnya Islam, maknanya apa beza kita dengan tembok besar Cina? Apa bezanya kita dengan piramid? Apa bezanya kita dengan bangunan yang lagi hebat? Tak, Nabi SAW datang kepada kita bukan nak ajar itu semua. Nabi ajar kepada kita ialah untuk liutamima makarimal akhlak. Akhlak tu tuan-tuan. Lepas tu kita tengok ni ada anak-anak kita yang A dalam kertas peperiksaan tapi E dan F dalam kehidupan. A atas kertas peperiksaan, dia belajar cukup pandai. Tapi jangan sampai dia cakap. Kalau dia buka mulut semua sakit hati. Ada tak macam tu? Zaman dia belajar cukup pandai, dia antara the best student. Kalau dia belajar dekat U 4.1, terlajar pandai tu. Pasal dia punya jawapan dia sama dengan skema jawapan tu. Pandai amat sangat, terlajar pandai. Tapi jangan sampai dia buka mulut. Dia buka mulut semua sakit hati. Ada tak orang macam tu? Ini dia. Tak beda lah tuan-tuan. Ada orang dia cerdik tapi tak baik. Ada orang baik sangat tapi tak cerdik. Masalah juga. Lepas tu saya tanya ada pepatah kata apa? Jangan hanya jadi cerdik tapi tak baik, nanti jadi penipu. Namun jangan hanya jadi baik sangat tapi tak cerdik, ditipu. Sebagai mak bapak, jangan baik sangat sampai tak cerdik langsung, ditipu di anak-anak. Cerdik sangat sampai tak ada baik, jadi penipu. Dulu kita ingat ada satu kes apa tu, yang belajar di mana dia curi duit rakyat Malaysia satu sen. Dia cerdik tapi tak diiringi baik iman tu, akhlak tu tak ada. Merosakkan diri dia. Ini dia tu Nabi SAW datang kepada kita nak supaya kita dapat rasai rahmat pada sekalian alam. Cuba tengok tuan-tuan, waktu baginda Nabi SAW, Nabi sebelum Nabi dilahirkan, sebelum Nabi dilahirkan, apa kata Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saff ayat 6. Nabi Isa kata apa? Wa mubashshirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Subhanallah azim. Okey, soalan. Berapa kalikah nama Nabi Muhammad disebut dalam Quran? Less than 10. Orang 10. Dia nak jawab tapi tengok atas meja tak ada dia. Payah ada buat kara ni. Okey, kurang ke 10? Agak-agak berapa? 9 7 8 7. Betul tu baca 1. Jawabnya 5 kali dia berada. Tu boleh jawab tadi tu. 5 kali disebut dalam Al-Quran. 4 kali Muhammad, 1 kali Ahmad. Yang Ahmad tu inilah surah As-Saff ayat 6. Pasal benda ni orang Kristian pernah tanya benda ni. Sebab Nabi Isa AS dalam Quran 25 kali.
Dia hujah balik. Dia kata kalau Nabi Isa 25 kali, Nabi Muhammad sebut 5 kali saja, siapa lagi layak jadi penghulu Nabi? Itu dia nak patah balik tu, dia nak lawan balik. Tetapi dijawab oleh ulama Islam bahawa jumlah bilangan nama Nabi itu bukanlah ukuran credibility untuk menjadi penghulu. Tak semestinya. Nampak tuan-tuan, ni nak jawab balik. Pokok orang tanya lah. Dia ingat daripada 5 orang lah. Ada 5 kali disebut dalam Al-Quran. Baik, Nabi Isa kata, akan datang selepas aku berita gembira bagimu, kerana selepas aku akan datang satu orang Nabi, seorang Rasul, namanya Ahmad. Rasulullah SAW. Tuan-tuan cuba tengok dalam Bible pula, wallahu ta'ala alam, disebutkan, saya pun tak pasti dalam fasa mana, tapi ada menyebut dalam tu kisah antara perbualan antara pengikut Nabi Isa, dalam tu sebut Jesus dengan Nabi Isa sendiri. Mereka tanya, wahai Tuhan, Nabi Isa, siapa lagi hebat antara kamu dengan Nabi yang akan datang lepas ni, Nabi Muhammad? Siapa lagi hebat? Siapa lagi canggih kan? Jadi Nabi Isa kata, aku nak pakaikan kasut untuk dia pun belum tentu layak. Kita cuba tengok. Ni Bible sebut. Saya petik, kenapa Ustaz? Ustaz cerita Pak Bible bab ni tak? Sebab dia tak bercanggah dengan akidah, kita boleh ambil. Nah, Bible ni biasa kat dalam hotel, biasa ada lah laci. Macam-macam jangan pula tu. Pagi-pagi biasa baca waqi'ah. Kau mana waqi'ah? Memang tak jumpa lah. Holy Quran, itu betul. Holy Bible tak. Okey. Baik. Jadi lepas tu Imam Syafi'i pula ditanya orang, wahai Imam, antara Rasulullah SAW dengan Nabi Musa, siapa lagi hebat? Nabi Musa kan pakai tongkat, pukul batu, keluar, terpancar 12 mata air. Habis Nabi Muhammad boleh ke buat macam tu? Orang tanya pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i cerita, Rasulullah SAW satu ketika dalam peperangan, dalam perang pada waktu itu, air nak berwuduk tak ada. Untuk nak diberikan pada 300 orang nak ambil semayang, tak ada air kecuali illa qalila, sedikit banyak ni. Agak tuan-tuan, kalau banyak ni 300 orang betul boleh ke? Seorang boleh tentu. 300 orang, macam mana ni? Apa kata Nabi? Nabi SAW pun minta air yang sedikit tu bawa ke arah Nabi. Nabi celupkan jari Rasulullah yang mulia tu masuk ke dalam bekas air tu, kemudian Rasulullah pancarkan jari Rasulullah yang mulia tu, maka keluarlah air daripada jari jemari baginda Nabi SAW. Sampai para sahabat kata air yang keluar dari jari Nabi tu bukan setakat untuk yang ada, malah cukup kalau 1000 orang pun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Punya mengalir banyak air keluar pada tangan Nabi. Nabi Musa pakai tongkat, Nabi pakai tangan saja. Siapa lagi canggih? Itu dia. Agak tuan-tuan kalau hidup zaman tu apa nak buat? Bawa shampoo, mani Nabi perkataan Nabi tu. Kan? Lepas tu orang tanya pula, habis tu kalau Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf, siapa lagi hebat? Nabi Yusuf terkenal dengan keindahan wajah dia, muka dia yang cantik, muka dia yang handsome. Habis Rasulullah bagaimana? Tuan-tuan, walam yu'ta Yusufa illa syatra. Tidaklah diberikan keindahan wajah itu kepada Nabi Yusuf, hanya separuh daripada keindahan yang ada pada wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf tu yang sampai perempuan tengok sampai terhiris jari, terhiris tangan, terpesona dengan handsome-nya Nabi Yusuf tu. Kita boleh bayang tuan-tuan, ada sampai orang sampai tahap macam tu, tengok terpesona sampai terhiris jari kerana tengok orang. Hari ini mungkin tak hiris jari, tapi hangus yang kita masak di dapur. Sebab apa? Ariana Rose. Tengok Ariana Rose, tak tengok apa? Sibuk datang surau tu, tak tahu lah tu. Tengok drama tu kan, handsome pelakon dia, Masya Allah tu, handsome-nya, lupa masak, hangus dia. Sampai kalau itu, sama lah yang macam perempuan zaman Nabi Yusuf tu. Tapi yang zaman Nabi Yusuf tu, disebutkan kalau perempuan tu ada pada zaman Nabi, tengok wajah Nabi, bukan setakat terhiris jari, terhiris hati mereka. Geram, comel sangat muka Nabi. Comel. Tak tahu. Tak faham tak tahu. Dan sebab apa saya kata begitu? Kan dalam ada riwayat hadis, riwayat daripada para sahabat. Sahabat sendiri mengakui, tuan-tuan boleh tengok dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi pun ada sebut.
Ada sahabat jumpa Nabi, tengok wajah Nabi, Masya Allah. Sahabat tu dia tengok Nabi kebetulan. Nabi pula pakai jubah warna merah. Dia pakai jubah warna merah ni. Kebetulan cerita, kebetulan. Tengok Nabi pakai jubah warna merah pula, kebetulan Nabi merah. Lepas tu tengok wajah Nabi, tengok bulan. Tengok wajah Nabi, tengok bulan. Tengok bulan, tengok wajah Nabi. Dapat aku simpulkan bahawa wajahmu lagi indah dari bulan purnama. Tuan-tuan, Masya Allah. Hebatlah Nabi, tuan-tuan. Sampaikan, dibandingkan dengan bukan lagi manusia. Kita ni handsome, cantik, segak, lawak, macho, macam mana pun kita akan banding sesama manusia, betul tak? Contoh balik nanti orang tanya, wah penceramah tu handsome ke? Farid Kamil adalah muka macam tu lah. Saya tak Aziz sikit-sikit. Tu dia. Penceramah mana? Tak tahu lah. Yang mula kot. Jadi orang akan banding sesama manusia. Tak tadi banding dengan manusia juga. Tetapi Rasulullah SAW dibanding dengan bukan lagi manusia, dengan bulan, malah lebih indah daripada bulan. Tuan, hebatnya bagi Nabi. Sebab saya nak cerita ni pasal apa? Nak tunjukkan akhlak Nabi yang ada pada Nabi itu Allah Ta'ala turunkan supaya kita ikut, tuan. Handsome, lawa itu bukan ukuran, tapi kemas. Ada orang muka dia memang tak handsome sangat pun, tak apa. Hidung kemas dia pun, tak apa. Tapi dia kemas, dia maintain, jaga baik-baik. Ada orang, ya Allah, misai jaga elok. Jangan sampai misai masuk dalam mulut. Jaga kemas. Minum teh, sangkut tu. Misai tu, dia lapis kedua. Jadi tu. Kemas, Nabi SAW kemas kita ni. Sebab tu baru ni saya jemput ceramah di satu Mahat Tafiz. Saya pesan adik-adik yang pakai yang Mahat Tafiz ni, pakai jubah, pakai pakaian kita, biar smart. Kita jadi duta Nabi. Orang tengok, oh smart. Macam ni, tak perlu nak buka kitab yang hebat. Tengok kamu dah mengingatkan pada Nabi SAW. Walaupun Nabi lagi hebat lah. Tapi tengok kamu, terpesona. Sebelum dengar ceramah, orang suka tengok. Pasal apa? Wajah penampilan, appearance tu orang suka tengok. Kemas. Ni kadang, kuah kari ni. Sampai kami ni, Nabi sangat menjaga kebersihan. Tengok mau kari. Dia tak basuh, Ustaz. Kan? Kita dah nampak tak berapa cantik dari situ, tuan. Kan? Kita badan wangi, tuan. Allah Akbar. Lelaki macu adalah lelaki yang wangi. Saya pernah sekali dulu zaman belajar naik teksi. Masa naik teksi tu, Masya Allah, yang sebelah saya ni, kita kata apa, saya rasa macam belum kahwin kot, rasa rapat semacam itu, kan? Yang perempuan tu bodoh abang kan? Masa saya naik teksi seorang-seorang, tak bawa apa-apa. Tapi bila pasangan tu masuk saja, dia ada satu bau, tuan. Hijau kau. Dia punya bau tu sakit kepala, bau tu. Saya tak tahu lah bau daripada yang siapa, saya tak tahu lah. Tapi yang bestnya, tuan, yang perempuan tu boleh pula, abang, ya Allah, cinta tak mengenal bau. Itu dia, teruk sangat tu. Nabi SAW sangat kebersihan dijaga. Sebab tu cuba tengok, waktu Nabi dilahirkan, bukan sekadar rahmat tu pada diri Nabi, tetapi apa yang berlaku di sekeliling Nabi itu juga merupakan rahmat pada kita. Apa di antaranya? Coba tengok waktu Rasulullah dilahirkan, apa yang berlaku dalam lagu nasyid ada sebut. Apa dia? Terpadam api biara majusi, runtuhlah istana Kisra Parsi, Mekah diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim. Itu dia yang saya hafal. Waktu Nabi dilahirkan, walaupun ada banyak percanggahan pendapat, ada ulama sirah kata tak berlaku pun benda tu, tapi yang paling sahih berlaku adalah peristiwa tentera bergajah Abrahah nak serang Mekah. Itu paling sahih sebab dalam Quran pun sebut. Itu dia. Yang lain masih lagi ada banyak pendapat. Ada yang kata dalam kitab Barzanji pun ada kata unta punya seronok dengan kelahiran Nabi. Unta pun bercakap dengan bahasa Arab Quraisy. Tuan-tuan boleh bayang unta bercakap, Muhammad seronok unta. Mana dia? Jadi itu pelik sangat. Tak ada sampai tahap itu. Tapi tak apalah, di sana mungkin ada pendapat yang pelbagai. Begitu juga yang saya nak cerita ni. Tuan-tuan cuba tengok waktu Nabi dilahirkan, ada disebutkan bahawa api yang disembah oleh orang Majusi itu terpadam. Apa dapat kita belajar, tuan-tuan, dari sudut akhlaknya? Cuba tengok. Nabi dilahirkan, api yang disembah orang Majusi itu terpadam. Apa dapat kita belajar? Supaya lahirnya Nabi itu, api kejahilan, api yang penyembahan yang syaitan semua itu terpadam, tapi seolah-olah api itu dihidupkan balik pula hari ini.
Sukan Olimpik pakai apa? Upacara perasmian dia pakai api. Sikit sebanyak nampak tu. Kita pun tak kira lah Olimpik, Olimpia, Olympus. Lepas tu ada kaitan dengan dewa-dewa mereka kan. Kita pun tak tahulah, benda tu saya pun tidak kaji. Tapi yang dapat saya sebut, dia ada kaitan dengan ajaran-ajaran waktu dahulu tu masih bersangkut tu. Dia masih ikut. Kita boleh tengok je lah. Nak pula cara renang. Beliau kata tinggal nasi tu. Lepas tu duduk istighfar tak tinggal. Astaghfirullahaladzim. Sekarang ya Allah. Tengok tu, tengok ish, dia terjun. Tengok, tu bahaya tu. Tu yang Rabi'atul Adawiyah kata, istighfar yuhtajul istighfar. Istighfar kamu sebenarnya perlu diistighfarkan. Dia Rabi'atul Adawiyah kata, istighfar kamu perlu diistighfarkan. Itu macam mana? Kadang-kadang kita sebut istighfar pun tidak menjiwai itu. Bukan menjiwai istighfar tu. Kadang-kadang astaghfirullahaladzim kasih. Dia tak ada rasa tu. Tapi kalau astaghfirullahaladzim, nak pula orang lagu astaghfirullah rabbal baraya, sekadar nak datang dan rasa dalam hati baik. Nabi lahir, api terpadam. Hidup, oh tu Olimpik jauh sangat. Kita kembali balik ke Malaysia. Agak-agak ada suasana api yang dikaitkan dengan seronok ni tuan-tuan. Kita kena ingat, musuh-musuh Islam, dia seolah-olah nak budayakan kepada kita seronok api, seronok api. Kita kena ingat, seronok tu mesti api. Sedangkan Nabi lahir terpadam tu, seronok mesti api. Apa dia yang api bila seronok? Dam-dam-dum, bunyi mercun. Atau yang saya tahu lah, Allah Ta'ala alam lah. Orang Cina biasa kalau guna mercun, kalau hantu pom, hantu dalam ibu, takut larian tu. Anak Melayu kita kesian, main mercun halau jari. Time Allah, tiap-tiap tahun kesian tu, hilang. Lepas tu wartawan datang, dek, bagi ucapan sikit pada kawan-kawan, dia tinggal 2 jari. Bagi ucapan dia, jangan main mercun, nanti tinggal 2. Serepek nanti tinggal 2 kan, pandai pula dia. Tak pun dalam situasi itu raya. Kalau ada dia, happy birthday to you, you are born in the zoo. Aku lagu budak lah. Kan bila kek tu kan pakai lilin. Oh, habis tu Ustaz, selama ni kami jadi orang majusi. Bukan. Nak bagi tahu dia punya salah silap tu, sumber tu datang daripada mana. Kita ni kena ada ilmu tuan-tuan. Jangan mengikut orang. Lepas ni dah tahu, kita dah tahu, sendiri berjaga-jagalah. Tapi jangan pula terlalu drastik. Lepas ni office, bos punya birthday, semua pakai buat. Ada api, dia pula baru dengar ceramah kat surah Al-Hijrah baru ni. Bos pula orang, bos, ni majusi. Ni majusi. Wah, habis dua fire terus lepas tu. Tak bergerak transfer. Jadi, itu hikmah lah. Saya nak cerita ni supaya kita faham. Oh, lahirnya Nabi ni, dia kata rahmat pada kita. Akhlaknya Nabi bukan sekadar pada Nabi itu, tetapi kepada apa yang berlaku di sekeliling, di sekitar Nabi SAW sendiri. Tuan-tuan cuba tengok, apa yang maksudkan dengan akhlak? Apa itu akhlak? Imam Al-Ghazali kata, akhlak ialah sesuatu yang lahir dari dirimu secara semula jadi atau spontan tanpa memerlukan fikiran. Cepat. Saya ulangi sekali. Akhlak ialah sesuatu yang lahir daripada diri kamu tanpa memerlukan fikiran dan ia berlaku secara spontan. Itu dia. Secara spontan dia keluar. Contoh apa dia? Contoh saya bagi malam ni 2 S. Senyum, sedekah. Tuan-tuan, kita nak tahu akhlak ni kita macam mana? Tengok apa yang benda tu berlaku depan kita dan bagaimana kita bertindak balas terhadap apa yang berlaku. Itulah kita. Itulah kita. Kita nampak ada orang lalu depan kita, dia senyum, kita pun senyum balik. Akhlak tu, itu akhlak. Ada orang bila dia senyum, orang senyum kat dia, dia tak tahu apa nak buat. Dia tak tahu nak balas. Kesian tuan, ada orang, Allah, muka handsome, senyum ni, Allah, tak boleh nak senyum lah, kesian dia. Apa yang nak ambil gambar pada Allah, nak cucu kesian, tu senyum sikit. Tak boleh nak senyum, kerat. Kan? Dia akhlak, sesuatu yang spontan keluar. Nampak tabung lalu, spontan rasa air, nak bagi ni, nak bagi. Tak perlu fikir. Kalau fikir tu belum akhlak tu. Baru dekat mujahadah, baru nak latih. Dia sensitif, nampak tabung, mana tabung?
tuan. Saya ingat dulu masa ceramah dekat masjid Kelang. Dijemput ceramah masa tu. Jemput ceramah berkaitan sedekah. Oh, berdekat-dekat ceramah sedekah ni tuan-tuan. Kan Nabi SAW berpesan, ya apa? Al-yadul mulia khairu min yadis sufla. Oh, macam-macam ni Allah Taala firman, wa lan tanalu birra hatta tunfiqu bima tuhibbun. Semua ayat Quran hadis ni keluarlah. Habis ceramah, tunggu nak sembahyang Jumaat. Time khutbah kan tak pun lalu. Kita yang ceramah mesti bagilah. Tak bagi. Kita perlu, saya pun tentu tahu sangat habis belajar macam tu. Tuan-tuan, kita perlu, kita ceramah tak bagi. Tapi sebabkan bukan kalau berceramah, tapi memang kita nak bagi pun. Seluk dia ada keluar bagi RM50. Sebab balik. Sudah. Orang belajar RM50 tu besar tu tuan. Tu minyak tak naik itu. Saya pun tengok belas ni 20 sen. Mana mau beli tuan? InsyaAllah. Yang saya lagi geram tu, jemaah kiri kanan tu, pakat tengok. Dalam hati saya tak payah tengok lah. Tapi tuan-tuan, kalau dipikir balik, mana satu milik kita? Katalah contoh kita bagi 20 sen. 20 sen kita bagi. Mana satu milik kita yang sebenarnya? 20 sen. Ini contoh dia lah. Nak sebut pun tak sampai hati tu. 20 sen. Sebenarnya yang milik kita adalah apa yang diberi. Faham konsep dia? Milik kita yang sebenar ialah apa yang diberi, bukan apa yang masih dimiliki. Itu kena ingat. Sebab itu waktu zaman Nabi Muhammad SAW, waktu baginda Nabi dihadiahkan dengan seekor kambing. Waktu dihadiahkan seekor kambing masa tu kan Sayyidatina Aisyah bagi ke orang, bagi sampai bahagian kaki. Sebab Nabi SAW suka bahagian kaki. Makan kambing tu Nabi suka, sunnah Nabi tu. Tapi biasa orang kita ni, dia tak suka sangat makan kambing kat sini. Tapi tak pergi Mekah baru makan kambing. Tanya dia, apa pasal lagi? Kat sini, kat Mekah baru makan kambing. Oh, kambing sini banyak selawat. Dia kata kambing Mekah, dia lain sikit, kambing Malaysia tak dipakai dia. Tak kisah. Dia bagi, saya kena Aisyah bagi sampai bahagian kaki. Rasulullah balik saya, memang tinggal bahagian kakinya. Aisyah kata, Ya Rasulullah, banyak ni jalan tinggal. Yang lain semua kita bagi ke orang. Apa jawab baginda Nabi SAW? Sebenarnya yang tinggal ini bukan kita punya. Yang kita bagi itulah yang kita punya. Apa maksud dia? Yang diberi itu milik kita, yang masih tinggal belum tentu milik kita. Kalau kita bagi 20 sen tuan, 20 sen itu milik kita tuan. RM50 belum tentu. Belum tentu RM50 itu milik kita. Start motor, gugur exhaust gugur tuan, berdepam, masuk RM50 masuk bengkel. 20 sen siap-siap masuk akaun akhirat. Jadi milik kita yang sebenar ialah apa yang kita beri. Itulah dia. Jadi yang sebuah akhlak tadi apa dia? Sesuatu yang bersifat spontan atau semula jadi yang datang daripada diri kita. Ini yang nak diajar. Kita nampak orang, kita bagi salam. Itu akhlak. Asal nampak orang, kita bagi salam. Bisa nak betul kalau tuan-tuan. Kita salam, dia betul sebut tu. Assalamu alaikum. Sabtu. Assalamu alaikum. Bukan kum. Orang Ustaz Arab sangat. Memang lah. Ikut Nabi kan Arab. Sebut betul-betul bahasa ahli syurga kan Arab. Assalamu alaikum. Yang saya dengar Assalamualaikum. Sam tu celaka tuan-tuan. Kesian kadang-kadang kita beri salam doa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang tu pula Waalaikumsalam. Kesian kawan tu. Dapat celaka balas sejahtera. Patutlah dia kata patutlah motor aku tak payah pancing tak jadi balik. Dia tak elok datang. Jadi betul kan dia? Assalamualaikum. Masuk rumah, orang tak ada. Salamnya macam mana? Baru ni saya ceramah kat masjid baru ni. Saya kata, masuk rumah, orang tak ada. Salamnya macam mana? Assalamualaikum jin. Dia kata. Mana punya ajaran ni? Masuk rumah, walaupun Ustaz, rumah saya. Memanglah rumah kamu, tapi sebutnya macam mana? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam masuk hutan, takut diganggu. Apa tu? Binatang buas. Assalamu ala Nuh fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sampai salam kita tu sikit sebanyaklah.
Itu banyaklah cerita pasalan. Sebab pasal apa kita pelajari bahawa Nabi SAW baginda antara insan yang memang suka bagi salam ke orang. Nabi dengan para sahabat, sampai ada sahabat kata kami ni surrender lah. Sebab daripada kecil saya tak pernah dapat bagi salam kat Nabi. Pasal apa? Baru nak bagi salam kat Nabi, Nabi bagi salam dulu. Baru nak kum dah sampai. Kum. Sampai satu hari tu ada seorang sahabat tu, dia punya nak lawan, dia nak bagi salam dulu kat Nabi. Dia punya nak sangat, dia menyuruh belakang pokok. Tuan-tuan, begitu bersungguhnya orang-orang terdahulu nak merebut pahala walau dalam bab salam tu. Insya-Allah tuan-tuan. Dia duduk belakang pokok, dia tunggu Nabi lalu. Nabi lalu dia ada lompat, baru nak Nabi assalamualaikum. Oh, dan juga dia nak tunjukkan itu namanya fastabiqul khairat, tu berebut-rebut dalam buat kebaikan. Cuba kita baca mana. Pada rumah sebut assalamualaikum, suami terkejut, ingat Arab mana ni? Itulah bagus itu sebutan. Itu dia betul. Ya, baik. Kemudian kita tengok akhir sekali saya sebut bahawa Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita agar kita memuliakan orang. Ya, dengan Allah kita solat, dengan Nabi kita selawat, dengan manusia selamat. Selamat itu apa? Adanya kita, orang lain rasa selamat. Itu maksud dia. Allah solat, Nabi Muhammad selawat, manusia biasa selamat. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu ciri-ciri orang muslim. Apa dia? Ada apa? Menyelamatkan saudara dia dengan lidahnya, dengan tangan dia. Betul tak? Pasal kadang-kadang kalau tangan tak bertindak, mulut tu sampai kadang-kadang ada orang, saya kalau tak boleh lah Ustaz, saya kalau tak cakap tentang orang saya tak boleh lah. Dia ada fitnah apa, dia kutuk orang. Juga saya tak boleh Ustaz, kalau tak kutuk orang saya berpun mulut banyak cerita ni. Takut dengan kita. Itu yang Nabi SAW sebut. Tiap-tiap hari anggota kita selalu kata apa? Ittaqillaha fina. Wahai lidah, bertakwalah kamu pada Allah. Kenapa? Kerana engkau, kami semua dapat dia punya akibat dia nanti. Dia kata tuan-tuan, Allah Ta'ala solat, dengan Nabi selawat. Sabda Rasulullah SAW, man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Atau kama qala Rasulullah SAW, siapa-siapa berselawat padaku satu kali, once, baru faham once, satu kali, maka Allah akan selawat balik pada dia 10 kali. Allah punya selawat, Allahumma salli ala Ilyas ke? Allah sebut balik nama kita ke? Tak. Ulama kata cara Allah selawat balik pada kita ialah dengan mengampunkan dosa, meningkatkan darjat. Itu dia. Sebab tu saya suka sangat orang tua-tua kita dulu, apa-apa buat semua dia suruh selawat kan. Walaupun dia orang tak mendalami agama sangat, tapi apa-apa buat mesti selawat. Masuk periksa selawat, makan kurma selawat, air zam-zam lagi selawat. Masuk apa ni, periksa apa, lesen tu selawat. Saya pun selawat. Tu yang 4 kali lesen tu. Tapi kadang ada orang kata, Ustaz saya selawat tapi tak lulus juga periksa. Ni saya nak beritahu. Saya baca ayat kursi, jin tak lari lah. Asal lah Ustaz. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini disebut boleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kata, kalaulah satu-satu ayat selawat yang kamu bacakan namun ia tidak dapat menjadi apa-apa pada kamu seperti kamu harapkan, bukan salah ayat tu tapi kamu yang lemah. Ayat-ayat yang kita baca ni tuan-tuan, dia bagaikan senjata tau. Musuh ada depan mata, tapi yang pegang senjata tu pun menggigil. Agak-agak berfungsi tak senjata tu? Tak ada. Itu yang dulu sampai dekat kedai pun ada orang kena rasuk. Siapa tak datang baca ayat kursi, hantu tu gelap, dia kata. Dia gelap tak betul. Dia buat Syafawi lagi tak kena. Jenuh tuan-tuan. Buka kitab tadi balik. Yang baca pun tak kuat. Maksiat dengan mak, derhaka dengan ayah, dengan sahabat hutang. Sebagai peniaga ada cuai, hutang tak settle kita, khianat dalam peniaga. Lepas tu baca ayat tu jin pula macam aku tak kenal kau. Betul tuan-tuan? Ini kena tak berkesan sebab kita hak pegang senjata pun tak jadi lah. Saya cakap diri saya ni, dia 4 kali lesen tu, bayangkan naik bukit turun balik.
Dah selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jadi juga kan? Sadar saya juga, mungkin kita sendiri ada perkara yang kita sendiri tak betul kan? Anak-anak masuk Dewan Periksa. Yang saya pernah belajar lah, kalau anak-anak masuk Dewan Periksa ni di awal tahun ni, elok pesan ni ujian bulanan ke apa pun, baca selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Itu dia. Baca. Pasal apa selawat tu? Untuk nak periksa pasal masuk dalam periksa, nak periksa kan buat benda baik. Buat benda baik, syaitan akan kacau. Apa cara kacauan itu? Yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan apa dalam hati. Kata nak dijawab subjek sejarah kan. Subjek sejarah tu, siapakah Panglima Portugis yang menakluk Melaka pada 1511? A. Alfonso de Albuquerque, B. Alfonso de Abu Luntut, adik dia. C. Semua di atas. Mana ni? Semalam baca ni, ya Allah, cepat-cepat. Tuan Guru Datuk Dr. Harudin pun kata yang sama. Setiap kali barangmu hilang, cepat-cepat berselawat satu belakang. Kerana apa? Kerana selawat saja dapat mengingatkan kita balik. Kita lupa kerana wa ma ansahu illa syaitan. Kelupaan kita tu kadang-kadang kerana syaitan. Pasal apa? Kita kelang kabut. Dalam ketenangan ada kekuatan. Orang yang tenang, jiwanya menang. Bila selawat, hatimu tenang. Pasal nak bila-bila barang semayang, terus ingat. Pasal kita tenang. Tengah semayang ni, cari kunci puas tak jumpa. Tengok jam Allah, nak habis asar semayang. Tengah semayang, bawah meja. Dia cakap lah batas semayang. Tapi dan teringat tu, ya, pasal apa? Kan tenang. Orang masuk jamban, masuk bilik air tu, bila keluar dari bilik air, macam-macam idea datang tu. Pasal dia tenang dalam tu. Siapa yang pengalaman? Faham tak faham kan? Dia anak masuk Dewan Periksa baca selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub. Tapi baca pelan-pelan sudah adik. Tak payahlah kuat. Adik masuk Dewan Periksa tu, Allahumma salli ala Muhammad. Pengawas periksa sambung tibbil qulub wa dawaiha. Itu bukan periksa tu, concern nasyid namanya. Jadi cukuplah untuk saya cukup cakap tu. Apa yang dapat kita simpulkan di sini bahawasanya ialah tak guna kalau kita cerita tentang kehebatan Nabi SAW sampai akhir zaman tu takkan habis kehebatan Nabi kalau kita ceritakan, melainkan kita amal. Doalah pada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk beramal. Ilmu, faham, amal, sampaikan, terus dia akan jadi jariah. Saya ulangi sekali. Ilmu, faham, amal, sampaikan, dia akan jadi jariah. Jariah apa? Al-ilmu yang tabi'un bih. Kan tiga perkara kita tinggalkan macam tak biar diri tak berapa sebut tulas sama tu aja. Mudah-mudahan kita amalkan, dia akan menjadi segi supaya membantu kita kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.